Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar Aiman bin Azhar. Nombor matrik AW210145. Saya daripada Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi. Nama yang diberi ialah Cik Muhammad Umar Aiman bin Cik Mani. Nombor matrik AW210106. Saya dari Fakulti Teknologi dan Sains Gunaan FAS. Nama Nur Aziz Hilman bin Muhammad Yusof. Nombor matrik AW210166 daripada Fakulti Sains dan Gunaan. Nama saya Muhammad Aizat bin Asri. Nombor matrik AW210148 Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi. Nama Muhammad Irham bin Hisham. Nombor matrik AW210149 Fakulti Sains dan Teknologi. Nama penuh Amir Imran bin Muhammad. Nombor matrik AW210039 Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi. Nama saya Muhammad Aziz bin Muhammad Sa'adi Roigles dengan nombor matrik AW210176. Fakulti saya Fakulti Sains Kegunaan dan Teknologi. Nama penuh Muhammad Fakhrul Syazwan bin Zainuddin. Nombor matrik AW210089 Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi. Nama saya Muhammad Syamizan bin Syam, AW210238 dari Fakulti Applied Science and Technology. Nama saya Danish Daniel bin Sanusi dan nama matrik saya ialah AW210042. Saya merupakan mahasiswa dalam Fakulti Sains Teknologi dan Matematik. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Syaril. Nombor matrik AW210122 dari Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi. Hampir 3 minit masa diambil seorang toyol untuk mencuri pelbagai barangan di dalam premis barangan kecantikan dan kesihatan di sebuah pasar raya di Kuala Selangor. Gelagak suspek yang menjadi rakam kamera litar tertutup atau CCTV mendapati lelaki itu leka mencuri pelbagai barangan yang disorokkan di dalam beg sandang dan poket seluarnya. Ketua Polis Daerah Kuala Selangor Superintendent Ramli Kasar berkata, kejadian berlaku kira-kira jam 2.50 petang semalam menyebabkan premis itu kerugian kira-kira RM500. Katanya, salah seorang pekerja pasar raya itu cuba mengejar dan menangkap suspek namun gagal. Untuk pendahuluan, kegiatan mencuri dalam kalangan masyarakat pada masa ini semakin berleluasa. Hampir setiap hari akan ada sahaja media yang melaporkan tentang kejadian pencurian yang berlaku dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Walaupun negara ini mempunyai undang-undang dan hukuman yang tersendiri, khususnya untuk kes pencurian, tetapi kejadian dan kes yang melibatkan pencurian tidak terjadi dibendung dengan baik. Hal ini memberi petunjuk bahawa berkemungkinan besar hukuman yang dikenakan terhadap pencuri tidaklah berat sehingga menyebabkan si pencuri berani untuk melakukan perbuatan tersebut. Islam telah meletakkan hukuman hudud sebagai garis panduan untuk hukuman terhadap si pencuri. Namun, perkara mengenai hukuman hudud terhadap pencuri kurang mendapat perhatian dalam perbincangan para pemerintah negara pada masa kini. Sebagai contoh, apabila isu berkaitan hukuman hudud dibawa ke meja pembahasan, majoriti pemimpin menolak akan pelaksanaan hukuman hudud tersebut. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk membincangkan mengenai tata cara dan pelaksanaan hukuman hudud terhadap pencuri sebagaimana yang tertulis dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Untuk ekstrak, mencuri bermaksud mengambil sesuatu yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Secara hukum, mencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh negara. Begitupun dalam pandangan Islam, mencuri merupakan dosa dan tidak sesuai rukun 5 rukun Islam dan fungsi agama. Namun, masih terdapat segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan melakukan perilaku tersebut dan tidak mengetahui tentang hukuman yang akan diterima menurut Undang-Undang Jenayah dalam Islam. Hal ini kerana Malaysia tidak mengamalkan hukuman tersebut ke atas hukum jenayah mencuri. Justru itu, objektif kajian ini adalah untuk menjelaskan hukuman hudud berdasarkan Undang-Undang Jenayah Islam berkaitan perilaku mencuri, sekaligus mengkaji cabaran pelaksanaan hukuman hudud bagi kesalahan mencuri di Malaysia. Seterusnya mengkaji pelaksanaan hukuman hudud bagi kesalahan mencuri terhadap masyarakat Islam. Kajian ini merupakan kualitatif dengan menggunakan metodologi secara perpustakaan sahaja iaitu kajian yang tidak melibatkan aktiviti di lapangan. Hasil kajian mendapati prosedur hidup ke atas hukuman jenayah mencuri adalah melaporkan jenayah, penghakiman jenayah serta pelaksanaan hukuman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amar Aiman akan membentangkan bahagian seterusnya dalam kajian kami iaitu objektif kajian. Jadi terdapat 3 objektif kajian yang kami fokuskan dalam kajian ini iaitu menjelaskan hukuman hudud dalam Islam bagi kesalahan mencuri, mengkaji prosedur pelaksanaan hudud bagi kesalahan mencuri di Malaysia dan juga mengenal pasti kesan pelaksanaan hukuman hudud bagi kesalahan mencuri terhadap masyarakat Islam.
Jadi saya rasa itu sahaja untuk pembentangan objektif kajian saya pada kali ini. Terima kasih. Kepentingan kajian. Dalam kajian ini kami telah mendapat 3 kepentingan kajian. Antaranya ialah menjelaskan prosedur hukuman hudud terhadap pencuri yang betul mengikut undang-undang di Malaysia. Kedua, menambahkan dokumentasi tentang kajian hukuman hudud terhadap pencuri untuk rakyat Malaysia. Yang terakhir, digunakan sebagai panduan dalam kalangan rakyat Malaysia, khususnya membincangkan isu pelaksanaan hukum hudud mengikut undang-undang di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya adalah Dian Nabi Sanusi dan hari ini saya akan bertanya tentang konsep hukuman hudud terhadap pencuri. Yang pertama ialah definisi mencuri dan merompak. Mencuri ialah mengambil hak orang lain secara sembunyi tanpa izin, manakala merompak ialah mengambil hak orang lain secara paksa. Definisi mencuri berbeza kerana keseksaan yang diperuntukkan di bawah Seksyen 378 yang berbunyi, barang siapa yang hendak mengambil dengan curangnya apa-apa harta yang boleh diambil daripada mana-mana orang dengan tiada kerelaan orang itu menggerakkan harta itu dengan tujuan hendak mengambilnya dan dikatakan melakukan kesalahan mencuri. Di dalam agama Islam, hukuman yang berat akan dikenakan atas pencuri yang melakukan kegiatan mencuri seperti memotong tangan pencuri sekiranya barangan yang dicuri mencukupi kadar tertentu dan sabit kesalahannya. Akan tetapi, hukuman diberikan ke atas pencuri telah berubah mengikut zaman kerana ingin beri peluang ke kedua terhadap si pesalah untuk bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Hukuman untuk merompak juga telah ditetapkan di dalam undang-undang Islam seperti dibalas bunuh jika perompak itu membunuh tanpa merampas, disalib jika mereka membunuh dan merampas, dipotong tangan dan kaki secara bersilang jika mereka merampas sahaja, dan boleh dibuang negeri jika menggunakan keterangan awam. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menyebut mengenai hukuman terhadap pencuri dan perompak ini. Antara ayat Al-Quran yang menerangkan hukuman pencuri dan perompak ialah daripada surah Al-Ma'idah juzuk ke-5 ayat yang ke-33 yang bermaksud hukuman bagi orang-orang yang melanggar Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya serta melakukan bencana kerosakan di bumi yang dibalas bunuh kalau mereka membunuh sahaja tetapi tidak merampas, atau dipalang kalau mereka membunuh dan merampas, atau dan dipotong tangan dan kaki mereka bersilang kalau mereka merampas sahaja, atau dibuang negeri kalau mereka hanya mengganggu ketentraman umum. Hukuman yang demikian itu adalah satu hinaan di dunia bagi mereka, dan di akhirat kelak mereka beroleh azab yang amat besar. Mencuri dan merompak ialah perbuatan keji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah Subhanahu Wa Taala juga amat mengasihani hambanya dengan menetapkan hukuman setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh hambanya agar mereka berubah ke arah jalan lebih baik, seperti dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, tidak dipotong tangan seseorang itu kecuali 1/4 dinar atau lebih daripada nilai wang emas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Amir Ibn Muhammad dan saya akan menerangkan mengenai tata cara hukuman pelaksanaan hukuman hidup kepada kesalahan hidup. Hukuman hidup yang dikenakan kepada pesalah yang melakukan kesalahan mencuri ialah dipotong tangan hingga ke pergelangan tangan. Hukuman ini jelas dilakukan oleh Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Allahu azizun hakim. Maksudnya, dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumannya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan sebab apa yang mereka telah lakukan, juga sebagai satu hukuman kejutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Sadaqallahul Azim. Akan tetapi, hukuman hidup bagi kesalahan mencuri itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Tetapi, istilah memenuhi syarat-syarat bagi melaksanakan hukuman hidup bagi kesalahan mencuri. Antara syarat-syaratnya ialah cukup umur, berakal, menawan sendiri dan barang yang disimpan di tempat yang selamat. Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka hukuman hidup bagi memotong tangan pencuri yang melakukan kesalahan mencuri boleh dilaksanakan. Hukuman hudud juga perlu mengikut kadar kecurian. Kadar kecurian dibagi kepada 5 kali, 5 bahagian. Pada kali pertama, dipotong tangan kanan hingga ke pergelangan tangan kanan pencuri. Kali kedua, dipotong kaki kiri hingga ke pukulan. Kali ketiga, dipotong tangan kiri hingga ke pergelangan tangan. Kali
Kali keempat, turut dipotong kaki kanan hingga ke perjalanan tangan. Dan kali kelima. Kali kelima digunakan kaki atau penjara hingga ke perjalanan. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan terhadap masyarakat jika hukum hudud ini diamalkan. Secara asasnya di dalam Islam, hukuman kepada bersalah terbagi kepada tiga, iaitu hudud, qisas dan ta'zir. Dalam hukum hudud ini dikenakan kepada individu yang menuduh orang berzina tanpa bukti yang kukuh, meminum arak, berzina, keluar dari agama Islam, merompak dan mendahagakan tanah air. Dari ringkasnya, tiga kesan yang diperoleh kepada masyarakat ialah menjaga kehormatan dan keturunan, melindungi nyawa dan harta benda, dan negara bertambah maju. Kesan pertama iaitu menjaga kehormatan dan keturunan. Sebab utama hukum ini diwujudkan adalah untuk mendidik masyarakat Islam agar hidup saling menghormati dan bukannya untuk hukum mengikut hati sendiri. Secara amnya, Islam tidak suka kepada orang yang mencabut kehormatan orang lain. Sebagai contoh, kita ambil negara Arab Saudi yang sudah terang lagi Rasulullah telah mengamalkan hukum hudud ini, dan hukum hudud ini telah membawa kebaikan kepada negara tersebut. Pada tahun 2002, bagi perbandingan 1 juta penduduk Arab Saudi, hanya 2.39 kes rogol sahaja yang berlaku. Ini bermakna, dalam 1 juta penduduk Arab Saudi, hanya 3 kes rogol sahaja yang berlaku. Jika dibandingkan dengan negara kita Malaysia, kes rogol yang berlaku adalah sebanyak 51.60% yang berlaku pada 2002. Selain itu, kesan hukum hudud kepada masyarakat adalah melindungi nyawa dan harta benda. Jika kita lihat pada era modernisasi ini, Malaysia masih tidak menjalankan hukum hudud dan menyebabkan banyak jenayah yang berlaku. Bukan setakat di Malaysia, namun banyak lagi negara yang kadar peratusan jenayah lebih tinggi seperti United Kingdom. Lihatlah betapa seriusnya masalah jenayah yang berlaku di United Kingdom. Bagi 1 juta penduduk di sana terdapat 106,621 kes jenayah berlaku. Cuba pula kita lihat kes jenayah di Arab Saudi yang melaksanakan hukum Islam. Bagi 1 juta penduduk di sana, hanya terdapat 3,420 kes jenayah yang berlaku pada tahun 2002. Seterusnya, aktiviti perindustrian dan perniagaan akan lebih maju pada masa yang akan datang. Jika kita lihat daripada segi kadar jenayah, sekiranya kadar jenayah di negara kita berkurang, maka aktiviti-aktiviti ini mendapat perlindungan yang cukup selamat. Apabila jenayah dapat dikurangkan, perompak takut ingin merompak dan pencuri takut mencuri, maka peniaga-peniaga tidak perlu takut untuk berniaga. Keuntungan berniaga akan diperolehi sepenuhnya oleh peniaga tersebut, bukannya terpaksa dikongsi bersama perompak dan pencuri. Tambahan pula, pusat-pusat perniagaan tidak perlu membazirkan masa dan wang mereka untuk membeli alat-alat keselamatan seperti membeli alarm, mengupah pengawal keselamatan dan membeli gerai besi pagar.